Assalamualaikum, berjumpa kita lagi dalam Sains Tingkatan 1, masih dalam bab 2 mengenai sel. Hari ini kita akan mempelajari tajuk, jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan. Berikut merupakan jenis-jenis sel dalam badan manusia. Sel epitelium membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Sel ini juga merembeskan mukus. Sel otot. Sel otot mengecut dan mengendur dan menyebabkan pergerakan. Sel pembiakan. Terdapat dua jenis sel pembiakan iaitu bagi lelaki dan perempuan iaitu sperma dan ovum. Sel sperma membawa bahan genetik lelaki dan sel ovum membawa bahan genetik perempuan. Sel saraf mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Ini merupakan struktur sel saraf. Sel darah merah. Sel darah merah dia merupakan sel yang tiada nukleus berbentuk cekera dui cekung untuk menambahkan luas permukaan, mengandungi homoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan dan mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan ke peparu. Dan sel darah putih berubah bentuk untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Jadinya dalam pembelajaran tingkatan 1, awak belajar 6 jenis sel. Iaitu sel epitelium, sel otot, sel pembiakan, sel darah merah, sel darah putih dan sel saraf. Seterusnya, sel tumbuhan. Sel tumbuhan ada 4 iaitu sel epidermis, sel parasit, sel pengawal dan sel rerambut akar. Ini merupakan keratan rentas bagi daun. Keratan rentas bagi daun yang di atas ini adalah epidermis. Di dalam epidermis mempunyai sel epidermis yang berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Di bawah epidermis atas terdapatnya sel apelasi mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Dan di bawah epidermis bawah terdapatnya sel pengawal. Ini merupakan sel pengawal yang mempunyai fungsi sel pengawal ialah stoma yang berada dalam sel pengawal merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Stoma biasanya terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Stoma akan tertutup pada malam hari atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Sel pengawal mengawal permukaan atau penutupan stoma. Ini di bawah, di dalam akar adanya sel rerambut akar. Sel rerambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari. Ini adalah sel epidermis berfungsi mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air. Sel apelasi mengandungi klorofil untuk menyerapkan cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Sel pengawal. Di dalam sel pengawal adanya stoma. Ini adalah stoma. Stoma akan tertutup pada malam hari atau semasa kehilangan banyak air pada hari yang panas. Fungsi sel pengawal mengawal permukaan dan penutupan stoma.
Okey, inilah merupakan sel rambut akar. Sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Okey. Untuk makluman semua pembentukan suatu organisma, ya, sel-sel dengan fungsi yang spesifik bergabung bagi membentuk tisu. Tisu-tisu pula bergabung membentuk organ. Organ-organ pula bergabung membentuk sistem. Pelbagai sistem pula bergabung membentuk suatu organisma. Organisma sel membentuk organisma multisel. Ini merupakan urutan organisma sel, organisasi sel. Yang pertama sel. Okey, selepas sel adanya tisu. Okey, tisu-tisu yang banyak akan bergabung dan membentuk organ. Seterusnya, organ-organ tersebut akan menjadi satu sistem. Dan sistem itu terjadilah suatu organisma. Okey. Ini merupakan, contohnya dalam sel haiwan, adanya sel epitelium, tisu epitelium, tisu otot, tisu epitelium dan tisu saraf perut. Ini adalah organ. Okey. Ini selepas adanya sistem. Okey, dalam badan manusia adanya sistem, pelbagai jenis sistem. Okey, iaitu beberapa organ mempunyai fungsi berkaitan dan akan bekerjasama untuk tujuan tertentu membentuk sistem. Selepas sistem terbentuklah organisma iaitu manusia ataupun tumbuhan ataupun haiwan. Semua sistem bekerjasama untuk membentuk organisma berfungsi dengan baik. Berikut adalah organisasi sel dalam organisma. Sampai itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi kita akan belajar dalam sistem dalam badan manusia. Sekian.